أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. InsyaAllah pada malam ini kita sambung lagi perbincangan kita daripada kitab Huraian Hadis Geoeskatologi sampai pada bab yang kedua daripada bahagian yang terakhir, bahagian kronologi peristiwa. Perkara ke-21 yang akan berlaku di akhir zaman, muka surat 323. Dajjal dibunuh. Dajjal melihat peristiwa Nabi Isa alaihi salam turun dari tempatnya. Dajjal yang mengetahui ajalnya hampir tiba, cuba melarikan diri, namun dikejar oleh tentera Islam. Akhirnya Dajjal berjaya ditangkap di Bab Lut dan dibunuh di sana. Setelah daripada kemunculan Dajjal, bermula daripada Khurasan, muncul pada awalnya mengaku sebagai orang yang beriman, orang soleh, pendakwah, yang kononnya mendakwa membawa ajaran Islam, tetapi membawa Islam dalam versi kesesatan. Kemudian berjaya untuk merekrut ramai pengikut dari serata dunia. Dia bergerak daripada Khurasan pergi ke Kufah. Dalam kemunculan dia tu, dia mengaku pula sebagai Nabi. Lalu akhirnya mengaku sebagai Tuhan. Dan pada ketika itulah barulah mata dibutakan sebelah, barulah telinganya dikoyokkan sebelah, lalu dahinya berkerut sehingga membentuk satu tulisan kafarah yang dia boleh baca oleh orang-orang beriman walaupun mereka buta huruf. Dan Dajjal ini akan mengelilingi bumi, mencari pengikut-pengikutnya, menghasut segambar mungkin umat manusia untuk menjadi pengikutnya dalam tempoh 40 hari. 40 hari yang tidak sama dengan hari kita ini. Ada satu hari dalam 40 hari itu umpama setahun. Ada satu hari yang umpama sebulan, ada satu hari yang umpama seminggu. Sehinggalah dia ingin memasuki kota Mekah, ingin memasuki Madinah bagi menyerang
manda yang telah dibangunkan oleh Nabi SAW. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memelihara Madinah dengan menempatkan dua malaikat pada setiap pintu masuk Mekah, menyebabkan Dajjal ini tidak boleh memasuki Mekah. Lalu dia berundur sampai ke Juruf, menggoncangkan Mekah sehingga bergegar dengan 3 gegaran, menyebabkan keluar daripada Madinah, bergegar Madinah, sehingga keluar daripada Madinah itu segala orang yang fasik, orang munafik, orang-orang yang tidak beriman, keluar menjadi pengikutnya. Daripada itulah dia menuju ke Palestin, menuju ke Baitul Maqdis. Di sana terdapat sebilangan orang Islam yang sedang berjuang di bawah kepimpinan Imamul Mahdi. Dajjal dan tentera-tenteranya di kalangan orang-orang Yahudi dan pengikut-pengikut yang telah berjaya disesatkan, bertindak menyerang orang Islam, sehingga orang Islam terpaksa berkubu, bertahan sampai ke satu tahap mereka sudah terpaksa untuk menyerang habis-habisan. Kalau mati, matilah. Pada ketika itu muncullah Allah Subhanahu wa taala turunkan Imamul Mahdi, Nabi Isa alaihi salam untuk membantu Imamul Mahdi. Dan Dajjal mengetahui bahawa Nabi Isa itulah orang yang satu-satunya orang yang mampu untuk bunuh dia. Lalu dia melarikan diri daripada Dajjal. Perkara ni kita bincangkan dalam bab Lut sebelum ini. Antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhrujud dajjalu fi khiffatin minad din wa idbarin minal ilmi wa lahu 40 yawman yasihuha al-yawmu minha kas-sanah wal yawmu kash-shahr wal yawmu kal-jumu'ah thumma sa'iru ayyamihi mislu ayyamikum wa lahu himarun yarkabuhu ardu ma baina udhunayhi 40 dhira'a ya'ti an-nasa fayaqul ana rabbukum wa inna rabbakum laysa bi'awar maktubun baina 'ainayhi kaf fa ra yaqra'uhu kullu mu'min katibun wa ghayru katib yamurru bi kulli ma'in wa manhal illa al-Madinata wa Makkah harramahum Allahu alaihi wa qamatil malaikatu bi abwabihim. Maksudnya Dajjal keluar ketika urusan agama semakin diringankan dan ilmu semakin ditinggalkan. Suatu orang sudah tidak peduli dengan agama, suatu dunia sudah melupakan tentang prinsip berpegang kepada Tuhan yang satu, lebih menyembah makhluk, menyembah dunia. Maka ketika itulah keadaan Dajjal dia keluar. Dia berkeliaran selama 40 hari. Sehari umpama setahun, sehari umpama sebulan, sehari umpama seminggu, dan hari-hari berbaki umpama hari-harimu yang biasa. Dia memiliki keldai yang ditunggangi. Lebar kedua telinganya 40 hasta.
Dia mendatangi manusia lalu berkata, "Aku Tuhanmu." Sedangkan Tuhan tidak cacat mata sepertinya. Tertulis di antara dua matanya huruf Ka, Fa, Ra. Boleh dibaca oleh semua orang beriman, sama ada yang celik maupun buta huruf. Akan mendatangi setiap kawasan tanah dan laut, kecuali Mekah dan Madinah. Allah mengharamkan kedua darinya, dan malaikat menjaga pintu-pintunya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Annahu idza kharaja masihud dalalatil a'war al-kadzdzab, nazala Isa bin Maryam 'ala al-manaratil bayda syarqiyya Dimashq baina mahrudatain, wadi'a yadayhi 'ala minkabai malakain, fa idza ra'ahu ad-dajjal inma'a kama yanma'u al-milhu fil ma', fayudrikuhu fayaqtuluhu bil harbah 'inda babi luddin asy-syarqi ala bid'i 'asharatin khatawat min." Ketika keluar Al-Masih yang sesat lagi penipu, turun Nabi Isa alaihi salam dari atas menara putih di timur Damsyik, mengenakan dua pakaian yang indah, sambil meletakkan tangan pada bahu malaikat. Dia turun dalam keadaan malaikat membawanya. Apabila Dajjal melihatnya, Dajjal yang ketika itu berada sedang mengepung umat Islam di Damsyik, sewaktu Nabi Isa, Imamul Mahdi ingin mengimamkan solat subuh, maka turunnya Nabi Isa. Imam Mahdi memberi laluan kepada Nabi Isa untuk menjadi imam, tetapi Nabi Isa meminta Imamul Mahdi meneruskan sebagai menghormati umat ini, dan sebagai lambang bahawa turunnya Nabi Isa nanti dia tidak akan lagi mengikut syariat pada zamannya, tidak akan lagi mengikut kitab Injil yang diturunkan, bahkan dia akan menjadi penerus kepada risalah Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menasahkan semua syariat-syariat terdahulu daripada kitab-kitab yang awal. Dan selepas daripada itu, Dajjal melihatnya. Dajjal nampak peristiwa turunnya Nabi Isa ini, turun daripada langit. Duduk di mana-mana pun kita berkongsi langit yang sama. Maka bila Dajjal nampak daripada jauh Nabi Isa itu turun, dia hampir binasa, ketakutan, sehingga diumpamakan seolah garam yang larut dalam air. Maka Dajjal lari, lalu Nabi Isa mengejarnya. Dia cuba lari, Nabi Isa kejar, lalu berjaya ditangkap di Bab Lut, lalu dibunuh menggunakan tombak di timur Bab Lut, beberapa belas langkah daripadanya. Bab Lut hari ini ada di Palestin ataupun tanah jajahan Israel hari ini, dekat dengan Tel Aviv. Hadis ini terdapat dalam kitab Jawabus Sahih karya Imam Ibn Taymiyah. Kemudian yang ke-22, Yahudi dibunuh. Setelah pemimpin Yahudi iaitu Dajjal dibunuh,
Seluruh alam memberikan kerjasama kepada tentera Islam bagi memburu tentera Yahudi untuk dibunuh. Pokok dan batu memberitahu Yahudi bersembunyi di belakang mereka, kecuali satu pohon yang dinamakan sebagai Gharqad. Keadaan yang berlaku selepas daripada Dajjal itu dibunuh, maka pengikut-pengikut dia hilang punca. Tak ada pemimpin. Orang-orang Yahudi hari ini memang sedang menunggu kepada kedatangan Dajjal. Mereka telah mempersiapkan segala fasiliti, segala keperluan dan kemudahan yang diperlukan oleh Dajjal untuk menguasai dunia. Sebab itu mereka tidak henti-henti menyerang orang Islam yang berada di Palestin. Walaupun mereka sudah berjaya untuk mendapatkan kedaulatan di negara haram yang dinamakan Israel. Dia sudah berkuasa di situ. Dia sudah berjaya untuk mendapatkan hampir keseluruhan Baitul Maqdis dan menjadikannya sebagai ibu kota rasmi bagi negara Israel. Berjaya menafikan hak orang-orang Islam bagi memerdekakan Palestin. Tapi mereka masih tidak berdiam diri. Mereka ingin hapuskan pengaruh orang Islam dalam negara mereka. Mereka tidak senang dengan kedudukan orang Islam. Waktu hari ini serangan masih lagi berlaku. Mereka tunggu orang Islam alpa. Mereka tunggu orang Islam tidak mempedulikan saudara dia di Palestin, lalu mereka serang. Mereka akan berhenti jika sekiranya mereka rasa tidak mampu untuk berlawan. Tapi bukan berhenti selama-lamanya. Mereka akan teruskan pula. Kan itu agenda mereka. Mereka percaya bahawa di Baitul Maqdis itulah, ataupun secara lebih tepatnya di atas runtuhan Masjidil Aqsa, mereka akan dirikan singgahsana Dajjal yang dinamakan sebagai Haikal Sulaiman, mengambil inspirasi daripada singgahsana Nabi Sulaiman satu ketika dulu yang pernah menguasai dunia. Dan mereka kata orang Nabi Sulaiman ni sebahagian daripada Yahudi Bani Israel juga. Dan Dajjal bakal mengulangi kegemilangan Nabi Sulaiman. Usaha ini sedang giat dijalankan. Maka apabila Dajjal benar-benar muncul, lalu memimpin orang-orang Yahudi, maka pada ketika inilah baru kita boleh melihat belang sebenar orang-orang Yahudi. Mereka akan mengganas di bawah kepimpinan Dajjal, dan mereka merasakan mereka tiada sesiapa pun mampu untuk mengalahkan mereka. Mereka benar-benar percaya bahawa Dajjal itu adalah penyelamat bagi bangsa Yahudi. Hatta kuasa Allah Subhanahu wa taala pun mereka mampu untuk lawan dengan kekuatan Dajjal. Tapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan nabinya yang telah diangkat
ribuan tahun dahulu daripada dibunuh oleh tentera Rom, turun kembali ke bumi ini menjadi orang yang membunuh Dajjal dalam peristiwa yang sangat menakjubkan. Orang Yahudi yang tidak mempercayai perkara ni akhirnya terpaksa terima bahawa ketua mereka telah pun meninggal. Mereka tiada pilihan lain melainkan untuk melarikan diri, bersembunyi di mana-mana tempat yang mereka mampu lari. Akan tetapi Allah memberi mukjizat kepada Nabi Isa dan karamah kepada orang-orang yang beriman yang menjadi pengikut Nabi Isa ketika itu, sehingga batu-batu, pohon-pohon, dinding-dinding berkata-kata dengan umat Islam, menyatakan bahawa wahai hamba Allah, wahai orang Islam, di belakangku ada Yahudi yang bersembunyi. Maka datanglah dan bunuhlah dia. Perkara ni juga adalah satu perkara yang di luar. Banyak benda-benda yang kita cerita ni adalah perkara-perkara yang di luar logik akal belaka. Bagaimana manusia boleh turun dibawa oleh malaikat, itu Nabi Isa. Bagaimana Dajjal boleh mengembara naik keldai yang telinganya panjang 60 hasta. Bagaimana pokok-pokok, batu-batu boleh bercakap. Ini semua akan berlaku di masa akan datang. Ini bukan cerita dongeng. Ini bukan cerita dulu kala yang mungkin boleh ditokok tambah dalam sejarah. Orang boleh kata belaka, kita tidak berada pada zaman tu. Tapi ini perkara yang akan berlaku, yang kalau kita dipanjangkan umur, kita sempat lihat perkara ni. Kalau tidak, kita anak-anak kita. Dan ini juga akan menjadi bukti kebenaran ataupun kebatilan agama Islam di mata masyarakat dunia. Kalau benda ni tidak berlaku sampai ke sudah, maka orang boleh kata Islam ni agama yang pelawak. Macam mana Nabi boleh kata benda yang tidak akan berlaku adalah benda yang tidak logik? Tapi sekiranya benda ni benar-benar berlaku dan kita orang beriman wajib untuk mempercayai benda ni pasti berlaku, walaupun melanggar adab, melanggar logik, melanggar hukum sains. Tapi kita kena faham bahawa hukum-hukum sains ini adalah cuma peraturan-peraturan yang Allah tetapkan untuk berlaku sedemikian sehingga manusia menyusun pengamatan ataupun kajian-kajian mereka terhadap ciptaan-ciptaan Allah, lalu mengeluarkan satu formula untuk memahami dunia yang disebut sebagai sains. Hakikat ni ciptaan Allah belaka, dan Allah mampu untuk mengubah benda tu. Allah mampu untuk melakukan di luar daripada itu. Dan itu yang kita kena percaya. Dan bila Allah boleh buat benda ni berlaku, baru orang akan buka mata. Orang-orang yang selama ni mungkin tidak beriman, boleh jadi beriman setelah melihat pada peristiwa ini. Namun di kalangan orang Yahudi,
Mereka ini walaupun berlaku peristiwa-peristiwa mengajaib, menakjubkan ini di hadapan mata mereka, mereka tetap tidak beriman. Kerana mereka ni bukan tidak beriman kerana tidak faham, kerana jahil, bukan. Tapi mereka kerana dendam. Memang kerana mereka tidak boleh terima Islam sebagai agama yang benar. Sebab tu Allah membezakan di kalangan Bani Israel ni dua golongan, orang Yahudi dan orang Nasrani. Orang-orang Yahudi Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan ibarat al-maghdubi alaihim, mereka yang dimurkai oleh Allah. Manakala orang-orang Nasrani, orang Kristian, Allah sebutkan mereka sebagai ad-dallin, golongan-golongan yang sesat. Al-maghdubi alaihim, golongan yang Allah murka. Kerana mereka ini tahu Islam ni agama betul. Tahu bahawa Nabi Muhammad bawa risalah yang betul. Tapi mereka tak puas hati. Nabi akhir zaman ni bukan daripada kalangan Bani Israel. Mereka tak mau ikut. Allah sebut dalam Quran, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka-mereka yang diberikan kitab sebenarnya kenal ke Nabi kita ni seumpama mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Wa inna fariqan minhum la yasma'una al-kitaba thumma yuharrifunahu. Dan mereka ni dengar dah ajaran Islam dan ajaran betul. Mereka dengar daripada Nabi Isa lagi, daripada kitab-kitab ajaran asal mereka lagi. Thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu hum ya'lamun. Kemudian mereka seleweng lepas mereka betul-betul faham, mereka tahu apa yang mereka buat. Jadi itu golongan Yahudi. Mereka ramai di Madinah kerana mereka baca kitab mereka, Nabi akhir zaman akan muncul. Mereka mengharapkan bila mereka duduk di Madinah tu, orang-orang Yahudi di kalangan mereka ni akan jadi Nabi akhir zaman. Tapi Tuhan pilih bangsa Arab. Jadi dia marah, tak mau beriman dengan Nabi itu. Sampai ke sudah. Sedangkan orang-orang Kristian, orang-orang Nasrani, biasanya percaya kepada kenabian Isa alaihi salam. Cuma mereka telah ditipu oleh pendeta-pendeta mereka. Mereka ditipu oleh agamawan mereka, ulama-ulama mereka, sehingga mereka jadi sesat. Mereka tak tahu ajaran yang mereka ikut tu salah. Mereka rasa ajaran mereka ikut tu betul. Jadi golongan ni disebut golongan yang sesat. Kalau kita baca tentang Nabi Isa itu, kita akan tengok dua sifat yang berbeza di kalangan orang Yahudi dan orang Kristian. Orang-orang Yahudi akan dibunuh. Orang Yahudi ni akan lari, tidak mahu beriman kepada Nabi kita, tidak mahu beriman kepada Islam. Mereka lari, bersembunyi. Allah beri bantuan kepada orang Islam dengan berlaku keajaiban yang kita cerita tadi. Kecuali satu pohon yang disebut sebagai pohon gharqad. Pohon yang ulama berkhilaf apakah bentuk. Ada kata pokok pine, ada yang kata pokok Christmas lah, macam-macam.
Orang Yahudi sebenarnya dia baca tentang benda ni. Dia tahu bahawa dia ni akan dibunuh oleh Nabi Isa nanti. Tapi dicuba juga nak lawan takdir. Dia macam Iblis lah. Iblis tahu bahawa dia tak mampu nak lawan Tuhan. Iblis tahu bahawa akhirnya dia akan masuk neraka juga. Tapi dia lawan juga. Jadi dikatakan orang-orang Yahudi, tambah sekali yang duduk di Palestin tu, dia tanam banyak-banyak pokok ni. Dia buat dinding-dinding rumah mereka, tempat tinggal mereka, banyak daripada pohon ni, kerana percaya pohon ni boleh melindungi. Tapi pada akhirnya mereka semua akan dibunuh oleh umat Islam. Berbeza dengan orang-orang Kristian. Nabi Isa akan turun, antara benda yang dibuat oleh Nabi Isa adalah mematahkan salib. Nabi Isa ni adalah insan yang sangat signifikan dalam kepercayaan orang-orang Kristian. Orang-orang Kristian disebut Nabi Isa ni sebagai Jesus. Jesus ni mereka kata adalah anak Tuhan. Mereka percaya bahawa Nabi Isa ni adalah salah satu unsur ketuhanan yang tiga. Dia ada Godfather, Tuhan Ayah. Dia ada Tuhan Anak, iaitulah Nabi Isa. Dan dia ada the Holy Spirit, Roh yang suci, yang kita percaya itulah Nabi Isa, malaikat Jibril. Tetapi bagi mereka semua ini, tiga ni, Tuhan Ayah, Tuhan Anak dan juga Rohul Qudus, tiga ini adalah membentuk satu zat Tuhan. Satu dalam tiga, tiga dalam satu. Ada Tuhan Ayah, Tuhan Anak, Rohul Qudus. Percayaan ini disebut sebagai kepercayaan Trinity. Jadi Nabi Isa itu sendirilah salah satu unsur ketuhanan. Mereka sembah Nabi Isa. Mereka angkat Nabi Isa setara Tuhan. Lepas tu kita tengok di gereja-gereja ataupun lambang orang Kristian ni, lambang salib. Sebenarnya dia cuba untuk menggambarkan kebertuhanan mereka kepada Nabi Isa yang pernah disalib oleh tentera Rom. Mereka percaya bahawa Nabi Isa itu benar-benar mati, benar-benar berjaya ditangkap oleh musuh pada zaman dia, lalu dibunuh, kemudian disalib. Diletakkan kayu palang, diikat tangan kaki, digantung mayat dia. Itu nama disalib. Maka benda ni yang mereka percaya, itu Nabi Isa. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sebut wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Awal-awal sejak turun Al-Quran lagi Tuhan dah beritahu kepada orang Kristian, mereka tu tak bunuh dia, mereka tu tak salib dia, tetapi
Yang dibunuh, yang disalib itu sebenarnya orang yang diserupakan dengan rupa Nabi Isa alaihi salam. Ini kepercayaan kita. Kita memang tak percaya yang disalib itu Nabi Isa, sebab Tuhan sendiri sebut gitu. Dan Tuhan kata, inni mutawaffika wa rafi'uka ilai. Sesungguhnya Tuhan mengangkat kamu, ai Nabi Isa, kepada Tuhan angkat. Riwayat daripada Ibnu Abbas cerita apa yang berlaku. Ada dua pandangan popular berkenaan dengan orang yang disalib ni. Sebenarnya asalnya adalah di kalangan orang yang menjadi kepala, yang telah menuduh Nabi Isa dengan bermacam-macam tuduhan, sehingga menyebabkan kerajaan ketika itu ambil tindakan nak bunuh Nabi Isa. Orang ni pada hari yang ni yang paling agresif dalam nak bunuh Nabi Isa. Jadi dia tahu tempat persembunyian. Dia nak jadi orang yang pertama untuk menangkap Nabi Isa. Nak pakat tak boleh pingap besar ni, paling raja. Jadi dia masuk ke tempat persembunyian Nabi Isa. Dia dapati Nabi Isa tak ada. Allah dah angkat Nabi Isa. Tiba-tiba dia keluar. Semula nak beritahu kepada geng-geng dia ni, Allah tukar rupa dia menjadi rupa Nabi Isa. Akhirnya orang tangkap dia, orang bunuh dia. Ingatkan Nabi Isa dan orang salib dia. Padang dengan kerja jahat dia. Ada satu lagi riwayat yang menyatakan ketika Nabi Isa bersama Hawariyun melarikan diri dan dapat berita bahawa mereka akan ditangkap, Nabi Isa tanya, siapa yang nak menjadi peneman aku di syurga? Lalu dia kena berkorban untuk diri dia. Ada seorang Hawariyun yang sanggup untuk menerima. Lalu Allah tukar rupa dia menjadi rupa Nabi Isa. Nabi Isa dilangkap ke langit, dia yang ditangkap, dia yang dihukum. Dia berkorban, sanggup hilang nyawa demi Nabi yang tercinta. Itu Hawariyun. Walaupun itu kepercayaan kita. Orang Kristian ingat dia tu anak Tuhan. Nak tahu dari mana-mana dikatakan kitab dia ni hak mengubah isi utama kitab Bible ni, dipercayai nama dia Saint Paul. Bahkan dikatakan ajaran Saint Paul lah sebenarnya yang diikuti oleh orang-orang Kristian hari ni, bukan ajaran Nabi Isa. Dia yang banyak tokok tambah dalam Bible tu, sehingga diikut oleh orang-orang Kristian. Nabi Isa akan turun. Nak khabar ni, aku sebenarnya Isa yang kamu dah anggap sebagai Tuhan. Dipatahkan salib, nak beritahu bahawa dia bukan Tuhan. Kepercayaan kamu selama ni, kepercayaan Kristian tu salah. Kena ikut kepercayaan betul. Iaitulah, dia tu hanyalah Nabi utusan Allah yang diutuhkan kepada kaum Bani Israel sebelum Nabi Muhammad. Dan lepas turun Nabi Muhammad, telah dinasahkan semua ajaran dia. Dan dia sendiri akan ikut ajaran Nabi Muhammad. Lalu orang-orang ahli kitab ini akan beriman, kembali bertaubat bila tahu hakikat yang sebenar. Ramai orang Islam kan, orang-orang Kristian yang akan kembali memeluk Islam. Wa in min ahli alkitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Al-Quran disebut tak ada di kalangan ahli kitab, iaitulah ahli kitab yang betul-betul berpegang bahawa kitab mereka itu betul, padahal mereka sesat. Tapi bila Nabi Isa dedahkan, maka mereka akan beriman.
sebelum matinya Nabi Isa alaihi salam. Itu simbolik. Sebab tu dipilih Nabi Isa untuk turun, bukan Nabi Ibrahim, bukan Nabi Musa. Kenapa Nabi Isa? Orang-orang Kristian hari ini, kalau ikut data rasmi, adalah agama nombor 1. Agama yang ada di seluruh dunia. Agama yang paling ramai penganut dia, atas kertas lah. Jadi bila turun Nabi Isa ni, maka sangat besar kesan dia kepada umat manusia di akhir zaman. Itu yang akan berlaku kepada orang-orang yang tidak beriman pada awalnya. Nabi Isa akan bunuh orang Yahudi, tapi sebahagian daripada orang-orang Bani Israel ini akan beriman kepada dia. Dan selepas daripada itulah, sebelum daripada dia berjaya untuk mentadbir dunia ini, berjaya untuk melakukan beberapa syariat yang Allah wahyukan, perintahkan kepada dia, dia pula diserang dengan satu lagi musuh yang disebut sebagai Ya'juj dan Ma'juj. Lepas pada Dajjal terbunuh, baru Ya'juj Ma'juj ambil peranan. Ya'juj Ma'juj yang telah hidup sejak zaman Zulkarnain, tembok dia telah mula roboh pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah melakukan kerosakan dan akhirnya akan menyebarkan kerosakan mereka sehingga ke tahap memerangi Nabi Isa alaihi salam pada selepas daripada Dajjal dihapus. Apabila Dajjal mati dibunuh, muncullah pula cabaran seterusnya kepada umat Islam, iaitu Ya'juj dan Ma'juj. Mengikut pandangan kita, Ya'juj dan Ma'juj sudah pun keluar sejak dahulu dan berasimilasi dengan masyarakat dunia. Kita sebut panjang tentang cerita ni sebelum ni. Ya'juj Ma'juj ni adalah, boleh dikatakan mungkin mengikut pandangan Imam Al-Alusi, dia kata bangsa Ya'juj Ma'juj ini adalah keturunan Khazar dan keturunan Turki. Tetapi setelah kematian Dajjal, mereka akan mendedahkan identiti sebenar, lalu mengganas dan memburu Nabi Isa dan tentera yang bersama. Mereka sekarang ni melakukan kerosakan senyap-senyap. Kerosakan yang kita tengok hari inilah, rosak dari sudut sistem ekonomi, sistem politik, sistem budaya, sistem pemikiran, sistem pendidikan, sistem modal insan dan sebagainya. Segala macam sistem yang dirosakkan atas nama kemodenan hari ini, atas nama globalisasi ini, sebenarnya daripada kerja buat Ya'juj dan Ma'juj. Sejarah yang panjang kita dah bincang dalam Turk, macam mana kita andaikan mereka. Tapi bila selepas Dajjal mati, barulah pada ketika itu dia mengamuk. Dia menyerang, melakukan kerosakan secara fizikal pula. Bilangan mereka yang sangat ramai sudah terdapat hampir di seluruh dunia, telah memerangi orang Islam, memburu Nabi Isa dan tentera yang bersamanya. Nabi Isa tidak berjaya untuk melawan. Tidak ada seorang orang pun yang Allah berikan kuasa untuk melawan Ya'juj dan Ma'juj ini, nak menghapuskan Ya'juj Ma'juj ini. Tidak ada manusia yang mampu, hatta Nabi Isa sendiri. Dia boleh bunuh Dajjal, dia boleh bunuh Yahudi, tapi tidak akan mampu membunuh Ya'juj dan Ma'juj. Tapi Allah membunuh mereka dengan serangan ulat sehingga meninggalkan bau yang busuk. Tidak ada cara lain
untuk dilakukan oleh Nabi Isa selain mengangkat tangan berdoa kepada Allah untuk dihapuskan Ya'juj dan Ma'juj ini. Lalu Allah menurunkan bala, keluar ulat, keluar jadi penyakit di kalangan Ya'juj dan Ma'juj ini, sehingga mematikan semua sekali Ya'juj dan Ma'juj ini, bergelimpangan, sehingga sebut dalam hadis tidak ada tanah, 1 inci tanah pun yang berjaya, yang boleh untuk dilalui, dipenuhi dengan bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Nabi Isa terpaksa berdoa sekali lagi kepada Allah, meminta Allah mencucikan dunia ini daripada bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Lalu berlakulah hujan yang lebat, menghanyutkan jasad-jasad bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj ini. Dengan cara itulah Allah membersihkan dunia ini. Dan selepas pada itu, ada beberapa perkara lagi yang akan berlaku. Kita berhenti setakat ini dulu. Segala apa yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang lemah, apa yang kurang datang kelemahan di saya sendiri. Saya minta maaf banyak-banyak kalau salah dan silap. Sekali lagi, kita umumkan juga kutipan derma kepada surau Tanjung Batu Rakit yang kebakaran baru-baru ni. Ada disediakan, pihak masjid disediakan tong. Jadi pakat-pakatlah kita menderma bagi yang berkemampuan, bagi yang nak berinfak untuk memulihkan rumah Allah Subhanahu wa taala, bagi mendapatkan ganjaran yang dijanjikan oleh Allah, maka boleh lakukan sehingga isyak ni kita buka. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.